Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Rahsia Sarapan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Rahsia Sarapan ini terdapat pada muka surat 21 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 4.2.1 mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat mengujarkan sebuah cerita mengenai rahsia sarapan menggunakan bahasa yang indah iaitu peribahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Kedua, membaca dan menjelaskan sebuah cerita mengenai rahsia sarapan untuk memindahkan 6 peribahasa dalam bentuk grafik. Murid-murid, kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini iaitu murid berjaya mengujarkan sebuah cerita mengenai rahsia sarapan menggunakan bahasa yang indah iaitu peribahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah cerita mengenai rahsia sarapan untuk memindahkan 6 peribahasa iaitu simpulan bahasa dan perumpamaan dalam bentuk peta dakap. Baiklah murid-murid, sila teliti gambar-gambar makanan yang cikgu tunjukkan ini. Yang manakah gambar makanan dan minuman yang sihat? Ya, tepat sekali. Antara makanan yang sihat iaitu roti, mie, nasi, air susu, ikan, biskut dan juga buah-buahan serta ada roti ban. Di sini juga terdapat makanan yang tidak sihat seperti roti sausage, pizza, air bikarbonat ataupun minuman ringan dan juga burger. Makanan yang tidak sihat ini mengandungi kandungan garam, gula dan lemak yang tinggi. Bahan-bahan inilah yang boleh mengundang penyakit kepada manusia seperti penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis dan juga obesiti. Mengapakah kita perlu makan makanan yang sihat? Ya, kita perlu makan makanan yang sihat supaya kita dapat menghindari penyakit yang berbahaya seperti yang telah disebutkan tadi. Diharapkan murid-murid dapat menjaga kesihatan diri melalui pemakanan yang sihat. Baiklah murid-murid, sekarang ujarkan cerita rahsia sarapan ini dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca teks cerita rahsia sarapan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Rahsia sarapan.
Sayup-sayup kedengaran kokokan ayam. Dengan wajah yang ceria, Izuni bingkas daripada tidurnya. Selepas mandi dan mengemas bilik tidur, dia menuju ke dapur. Dia lantas mendapatkan ibunya yang tersayang. "Ibu, apakah sarapan kita hari ini?" tanya Izuni sambil mencium pipi ibunya. Izuni menarik kerusi kayu jati di ruang tamu rumahnya. Dengan sopannya, Izuni duduk di sisi ibunya. Ibu menyediakan sarapan yang berkhasiat untuk anak tunggal ibu. "Inilah kek pisang yang kamu suka," jawab Ibu Izuni. "Wah, sedapnya kek pisang hasil air tangan ibu," ujar Izuni. "Pisang mempunyai karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat itu akan merangsang paras glukos dan mikronutrien di dalam otak kamu. Pisang dapat menjadikan otak kamu bergeliga dan bijak seperti pendeta. Pisang juga memberikan kesan yang positif kepada otak agar kita lebih fokus dan peka terhadap pelajaran," jelas Ibu Izuni, seorang pakar pemakanan. "Sedapnya susu ini," kata Izuni selepas menghirup susu yang suam-suam kuku. "Susu mengandungi kalsium, magnesium, dan potasium. Susu juga dapat meningkatkan memori dan fungsi kognitif kamu. Itulah sebabnya ibu menghidangkan susu kepada kamu," jelas Ibu Izuni. "Inilah rahsia kamu selalu cemerlang dalam peperiksaan, iaitu sentiasa bersarapan," ujar Ibu Izuni sambil tersenyum lebar. "Terima kasih Ibu kerana mengambil berat tentang pemakanan saya," balas Izuni sambil memeluk ibu dengan eratnya. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah murid-murid, ayat ini mengandungi keindahan bahasa kerana terdapat penggunaan peribahasa iaitu simpulan bahasa dan perumpamaan. Kita lihat ayat yang pertama. Ibu menyediakan sarapan yang berkhasiat untuk anak tunggal ibu. Dalam ayat ini mengandungi simpulan bahasa iaitu anak tunggal. Anak tunggal bermaksud seseorang itu tidak mempunyai adik-beradik yang lain. Kita lihat ayat yang kedua. "Wah, sedapnya kek pisang hasil air tangan ibu," ujar Izuni. Dalam ayat ini mengandungi simpulan bahasa iaitu air tangan. Air tangan ini bermaksud makanan yang dihasilkan oleh seseorang. Maksudnya, kek pisang itu dibuat daripada hasil air tangan ibunya. Ibunya yang membuat kek pisang itu. Ayat yang ketiga. Pisang dapat menjadikan otak kamu bergeliga dan bijak seperti pendeta. Dalam ayat ini mengandungi simpulan bahasa iaitu otak bergeliga dan terdapat perumpamaan iaitu bijak seperti pendeta. Maksud otak bergeliga ini iaitu bijak
ataupun pandai. Dan maksud bijak seperti pendeta pula iaitu seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi ataupun seseorang itu mempunyai pengetahuan yang luas. Dan kita lihat ayat yang keempat iaitu sedapnya susu ini, kata Izuni selepas menghirup susu yang suam-suam kuku. Dalam ayat ini terdapat simpulan bahasa iaitu suam-suam kuku. Maksudnya iaitu objek ataupun makanan itu tidaklah terlalu panas. Maksudnya kita boleh makan ataupun minum. Kalau air kita boleh minum, kalau makanan kita boleh makan. Jangan makan makanan yang terlalu panas kerana boleh menjejaskan kesihatan kita. Dan kita lihat ayat yang terakhir. Terima kasih ibu kerana mengambil berat tentang pemakanan saya, balas Izuni sambil memeluk ibu dengan eratnya. Dalam ayat ini terdapat penggunaan simpulan bahasa iaitu ambil berat. Ambil berat bermaksud bertanggungjawab. Diharapkan murid-murid dapat mengetahui maksud peribahasa dalam cerita ini. Kini tiba masanya murid-murid untuk melakukan aktiviti yang ketiga, iaitu pindahkan peribahasa tersebut dengan maknanya yang sesuai dalam peta dakap ini. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Selamat berjaya. Maksudnya, murid perlu menulis semula peribahasa yang terdapat dalam awan-awan yang di atas itu, kan? Tuliskan semula dalam tempat kosong dalam peta dakap ini. Mengikut maksudnya lah. Kita lihat contoh yang pertama. Hasil masakan seseorang. Itu maksudnya. Apakah simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan maksudnya itu? Pilihlah simpulan bahasa ataupun perumpamaan yang di atas itu untuk disesuaikan dengan maksudnya yang terdapat dalam peta dakap ini. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.